Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah kita dapat menyambung lagi pengajian kita pada hari ini tentang Nahu. Nahu yang maknanya asas-asas Nahu bahasa Arab Al-Quran. Yang mana dengannya insya-Allah kita boleh menterjemah, mengenal kalimah dan menterjemah kalimah yang kita baca. Yang mana kita juga akan bermula dengan Fatihah. Jadi semalam kita ceritakan tentang bentuk isim, ya. Setiap kali kita belajar tentang isim, maknanya setiap kali kita jumpa kalimah isim, selepas kita kenal tanda-tanda isim. Jadi bila kita dah kenal tanda dia tu kan, mana kita tahu ini isim. Setiap kali kita jumpa isim, maknanya kita akan jumpa pada satu kalimah isim tu ada maklumat yang lain. Ada 3 lagi maklumat pada kalimah itu, iaitu bentuk isim, jantina isim dan juga bilangan isim. Jadi semalam kita dah lihat kepada bentuk isim. Bentuk isim ada 2, iaitu kata nama am, dalam bahasa Arab disebut sebagai nakirah. Nakirah. Ni kalau tengok aja tak dengar penjelasan dah macam-macam bunyi dia ni kan, sebab tulisan saya tu tak elok. Jadi tulisan tu tak jelas. Nakilah pula kan. Dapat dibaca. Dapat dibaca Yelah sebab kalau dengar yang tak dengar, yang tengok nota je, kesian pula. Okey, nakirah. Dan kalau kata nama khas ialah isim ma'rifah. Ni bahasa Arab ni. Dan kalau hari ni, jadi kita semalam dah buat yang ni, kita dah buat bentuk isim. Kita pun dah tengok bentuk isim kalau nakirah, maknanya maklumat nakirah. Isim kata nama am, dia tak ada alif lam. Macam perkataan ni, mu'minuna. Ataupun dia ada tanwin. Macam perkataan macam ni, mu'minun. Jadi dia ada tanwin. Kalau makrifah pula, dikata nama khas, dia biasanya kita jumpa alif lam ataupun isim-isim mabni yang lain. Contoh isim isyarah. Isim isyarah macam contoh dia haza, hazihi, haza, hazihi. Ni kita boleh tengok table kita semalam lah. Lagi ada isim apa lagi? Isim mausul. Seterusnya kita ada isim mausul. Ni recap je. Yang semalam ni nak recap je Isim mausul. Maknanya kata penyambung. Penyambung. Contoh macam isim mausul macam ma ataupun allazi. Ini yang common lah. Kita fikir yang common je. Allati. Macam tu. Kemudian semalam kita tengok juga isim kata tanya, isim istifham. Isim istifham. Kalau kita belum dapat lagi yang ni pun tak mengapa ya. Kita boleh tengok, sentiasa kita boleh tengok. Tapi yang paling banyak sekali yang kita jumpa ialah dhamir. Dhamir ni kata ganti nama. Kata ganti nama. Jadi semua perkataan ni, semua isim yang saya ceritakan ni, yang ada alif lam ke, isim isyarah ke, ataupun isim mausul, ataupun isim istifham, ataupun dhamir, macam mana pun, kok mana kita jumpa dia, dia ni semua adalah isim ma'rifah. Inilah yang highlight semalam tu, isim ma'rifah. Okay? Okay, dapat yang tu. Jadi hari ni kita nak pergi kepada maklumat isim yang kedua, iaitu jantina dan juga bilangan. Perkataannya satu je. Contoh tadi, mu'minun. Perkataan ni satu. Tapi di sini kita tahu ini bentuknya nasab. Jumlah dia berapa? Jantina dia apa? Kita akan lihat sekejap lagi ni. Baik, kita pergi kepada muka surat ni. Semua isim mempunyai maklumat bilangan dan jantina tertentu. Okey, dalam carta ni, ini adalah kaedah macam mana kita nak kenal bilangan dan jantina isim. Dalam carta ni, dalam table ni ataupun jadual ni, kita bagikan
lelaki ni bahagian atas. Ni isim yang lelaki. Mana warna biru ni semua kita khususkan pada lelaki. Ni lelaki. Isim lelaki lah. Ataupun bahasa, tata bahasa kita kata sebagai maskulin. Maskulin. Kalau yang pink ni feminine. Dalam bahasa Arab disebut sebagai muzakkar. Kalau lelaki, muzakkar. Muzakkar, kalau perempuan, muannas. Muzakir bukan. Abdul Rahman pandai je ya. Muannas. Muannas. Okey. Muannas maknanya perempuan, ya. Maknanya dia sifat dia itulah bahasa dia. Jadi apa tanda dia? Okay, kita tengok di sini ya. Kalau kita jumpa dia dan tengok macam ni, tengok pada skrin, belah kiri ni nak menunjukkan dia ni lelaki ataupun perempuan. Belah kiri, bawah. Sebelah kanan, mufrad pula. Sebelah kanan ni yang maknanya kalau kita tengok table ni yang pergi melintang, okey, horizontal, ini menunjukkan bilangan. Bahagian atas ni nak menunjukkan bilangan. Bilangan isim. Kalau di sebelah tepi ni menunjukkan jantina isim. Ya, jantina isim. Baik, kita tengok yang pertama. Kalau tunggal, biasa macam inilah. Dia ditanda. Kalau kita nampak ni yang kita dah belajar macam maknanya muslimun. Dia asal dia macam tu. Asal dia muslimun ataupun musliman ataupun muslimin, terjemahan dia sama je. Iaitu terjemahan dia seorang yang menyerah diri. Saya nak bagi dia kecil sikit. Terjemahannya seorang, kenapa dia tak nak kecil? Silap. Seorang yang menyerah diri. So kalau sebab kita tahu dia ni mufrad, seorang yang menyerah diri. Ataupun kalau kita tak tahu menyerah diri ni, bolehlah kita kata perkataan biasa dah. Muslimun, seorang yang menyerah diri, ataupun seorang muslim. Yang penting tu seorang. Bilangan dia kerana bilangan dia satu. Boleh? Kalau musliman pun sama juga. Dalam bahasa kita ni, kalau dari segi terjemahan sama juga. Seorang yang menyerah diri. Muslimin sama juga. Seorang yang menyerah diri. Secara umumnya seorang yang menyerah diri. Tapi sebab sekarang ni, kita sedang lihat dia ni dalam kumpulan muzakkar. Kalau muzakkar maknanya seorang lelaki. Kita tambahlah kalau kita tahu dia lelaki. Seorang lelaki yang menyerah diri. Seorang lelaki yang menyerah diri. Ini perkataan lain. Maknanya perkataan lain pun ada juga, dia mempunyai zaujun. Dia mempunyai gender. Dia mempunyai jantina juga. Tapi kerana tak ada tanda untuk wanita, kita boleh katalah pasangan lelaki. Satu pasangan lelaki. Dalam erti kata lain, boleh juga kita terjemahkan sebagai suami. Zaujun, pasangan lelaki. Kalau orang, suamilah. Kalau bukan orang, mungkin kita katalah jantan, pasangan jantan. Macam itulah. Kan kalau benda tu. Yalah, kalau benda tu adalah animal. Contohnya contohnya baqarun. Maknanya seekor tu dia tak ada pasangan lah, tu benda lah. Seekor lembu jantan contohnya. Macam itulah. Okey, kalau wanita pula, kalau perempuan, macam mana kita nak tahu dia tu perempuan? Biasanya ada ta marbutah pada akhir kalimah. Dia contoh macam inilah, ada ta marbutah. Ta marbutah ni ta simpul. Ataupun dia macam ni. Ni ta marbutah. Muslimun tadi, seorang lelaki yang menyerah diri. Jadi kalau muslimatun,
seorang wanita yang menyerah diri. Yang menyerah diri. Sama ada dia baris fathah ke atau dia baris kasrah ke, dia sama juga. Terjemahan dari segi terjemahan tu dia sama. Kita belum belajar nahu dia kenapa dia baris berubah baris tu. Jadi cuma sekarang ni kita nak tentukan bilangan dan jantina. Ya, jadi ni tanda dia, bilangan dia 1 sebab ni yang asal dia. Dan jantina dia kerana ada ta marbutah ni menunjukkan dia tu wanita. Baiklah kita terjemah sebagai wanita. Lepas tu dalam bahasa Arab juga dia ada tanda untuk duaan. Kalau tak ada tanda duaan ni mungkin dia tunggal. Macam tu je lah. Jadi kita tengok tanda duaan. Apa dia tanda untuk duaan? Kalau tadi muslimun ni seorang lelaki yang menyerah diri, oleh kerana ada tanda alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Ni di akhir ni. Ni dua ni di akhir kalimah. Jadi apa yang berada di akhir kalimah ni? Ada alif nun yang berbaris kasrah. Alif nun berbaris kasrah. Nampak tak kita bulatkan warna putih? Highlight dia tu dalam macam circle warna putih. Jadi maksudnya bila kita nampak tanda ni, terjemahan kita jadi dua orang lelaki yang apa tadi? Menyerah diri. Yang menyerah diri. Bagus. Okey, jawab macam tu. Jawab je. Sama-sama ni macam saya tanya tu jawab ya. Ataupun boleh jadi juga kalau dia kedudukan dia ni macam maknanya dia baris macam ni kan. Dia berubah tu dia akan jadi ya nun. Baris akhir dia ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Bila ada ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah, maksud dia pun sama, dua juga. Dua orang lelaki yang menyerah diri. Tadi ada yang tanya kenapa tak boleh tulis? Bukan tak boleh tulis, maksud saya tu boleh tulis tapi jangan terlampau fokus pada buku sampai tak tengok jawapan saya ataupun kat mana kaitan tu. Boleh je kalau dah biasa tulis. Kalau rasa tak akan hilang tumpuan dengan sebab tulis, okey teruskan. Tapi kadang-kadang banyak tulis jadi tak perasan. Kadang saya tercakap laju. Tu je lah. Baik, dia tanda ni dua. Yang menunjukkan dua ni apa tanda dia? Kita sebutkan alif dan nun. berbaris Baris kasrah. di kalimah, ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Mana dia ada huruf ni tapi akhir dia tu baris kasrah. Nun tu baris kasrah. Muslimah ini pun sama, dua orang lelaki yang menyerah diri. Ini contoh. Kalau perkataan yang ni zaujani, maknanya zaujani dua pasangan. Dua. Alif nun berbaris kasrah, dua pasangan. Kalau ataupun dua pasangan lelaki. Ataupun dua suami boleh? Boleh. Kalau dari segi kita nak terjemahkan tu boleh je. Kita tak tengok konteks ni, kita jangan fikir jauh sangat. Tapi mana ada perempuan boleh dua suami, kan haram. Tak boleh. Dia jangan fikir jauh sangat. Dia nak terjemah je. Okey? Jangan fikir hukum. Ni tak ada cerita hukum. Baik. Kemudian kalau perempuan pun gitu juga. Tadi ta marbutah ni, perhatikan. Ta marbutah asalnya kan muslimatun. Ta marbutah tu dibuka lah. Dibuka sambung alif. Maknanya daripada ta tu dia jadi ta tu dibuka kan. Okey, dibuka simpul dia tu buka, itu ha pula. Jadi ta, jadi dah sebab nak tambah alif, dia jadilah ta gitu. Jangan tak perasan pula. Maknanya ta marbutah dia jadi alif, jadilah macam sekarang yang ada dekat dalam saya paparkan di skrin ni. Jadi muslimatun jadi muslimatani. Terjemahan? Dua wanita yang menyerah diri. Dua wanita. Tak payahlah dua orang wanita. Dua wanita. Dua wanita. Wanita tu orang perempuan kan.
Yang menyerah Wanita diri. yang Wanita menyerah. yang menyerah diri. Menyerah diri. Yes, macam itulah. Ini sama juga. Muslimataini. Dia boleh jadi dua-dua ni. Sama ada alif, nun berbaris kasrah di akhir kalimah ataupun ya, nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Dari segi terjemahan sama. Ni seorang Muslim, seorang wanita yang menyerah diri. Di sini dua wanita yang menyerah diri. Seorang wanita yang menyerah diri, dua wanita yang menyerah diri. Ini untuk golongan berapa? Bilangan berapa? Dua. Alright. Duaan. Bilangan duaan. Kalau tiga, macam mana tiga? Jamak. Tiga ni maknanya Jamak. tiga dan plus lah, 3 plus menunjukkan banyak ataupun jamak. Jamak, jam'un. Jamak. Jamak tanda dia, perkataan yang asal dia tu sama. Masih lagi mim, sin, lam, mim. Tapi penambahan ni yang dah menunjukkan bilangan. Ada Muslimun. waw, nun berbaris fathah. Sekarang ni nun ni baris fathah. Tadi nun ni baris kasrah. Untuk duaan. Kalau di sini waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah menunjukkan dia tu adalah banyak. Jadi kita ramaikan, kita gandakan. Kita boleh gunakan tiga. Satu, kita boleh kata sekalian. Sekalian yang menyerah diri, boleh. Sekalian yang menyerah diri. Atau kita boleh kata para lelaki yang Orang-orang yang menyerah diri. boleh. Para lelaki yang menyerah diri. Kita kena tengok kesesuaian ayat lah. Para lelaki yang menyerah diri ataupun kita boleh juga kata lelaki-lelaki ataupun orang-orang. Kalau dalam satu-satu ayat dia tak ada mention perempuan, kita kata orang-orang. Orang-orang yang. Tapi kalau dia bezakan, ada lelaki dengan ada perempuan, mana kita kena sebut tu lelaki-lelaki. Macam ni, kita sebut orang-orang yang kalau tak ada. Ni maknanya contoh-contoh macam mana kita boleh terjemahkan. Bila kita nampak ada tanda waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Okey, sekali lagi. Jika ada waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah, nun ni baris fathah, sama kita boleh terjemahkan sekalian yang dot. Ni maknanya perkataan yang selepas dia tu boleh jadi vocab ni lah yang berubah. Ataupun kita boleh terjemah para lelaki whatever. Yang. Ini maknanya yang sebelah dia ni adalah sebelah ni menyerah diri ni vocab. Ini vocab ni. Tapi dia punya terjemahan tu yang saya highlight ni. Ataupun kita boleh juga terjemah sebagai lelaki-lelaki yang. Ataupun kita boleh terjemah sebagai orang-orang yang. Vocab boleh berubah. Dalam hal ni muslimuna ataupun muslimina, maksud dia ialah orang-orang yang menyerah diri atau lelaki-lelaki yang menyerah diri. Di bawah ni pun sama juga. Ya, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Itu je yang membezakan antara dia ni dengan yang 3 ni. 3 plus dengan 2 plus. Tak ada tanda ni, tak ada tanda ni, tak ada tanda ni. Ataupun tak ada tanda ni maknanya dia mufrad lah. Kemungkinan dia tu mufrad. Mana mufrad apa? Mufrad maksudnya Tunggal. Tunggal dalam bahasa Arab mufrad. Mufrad. Kalau musanna? Musanna duaan. Musanna. Ada dua. Satu. Buka. Okey, ada beza musanna dengan muannas dengan terbalik. Nampak ke hijau ni? Nampak Tak apalah. Okey. Perkataan yang ni pula. Dia tak ada tanda, dia boleh ada tanda untuk duaan, tapi bila dia tak semestinya merujuk kepada manusia, dia boleh jadi dipanggil jamak taksir. Bila dia jadi jamak taksir je, dia terus automatik dia jadi perempuan. Jadi perkataan kalau tunggal zaujun, kalau duaan zaujani, kalau jamak dia jadi azwajun. Jadi terjemahannya
kita gandakan. Terjemahan cukup kita sekadar kita gandakan. Mana terjemahan dia? Pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan. Dapat tak Siti? Teacher, Ya. Abdul Rahman? Soalan? maksudnya ke nombor ni Ni? Yang mana? dia macam gandakan je lah. Ni. Ni gandakan. Kalau jumlah dia tu banyak, maknanya 3 plus, lebih daripada 3, 3 dan lebih, kita doublekan perkataan tu. Kalau kata lembu, seekor lembu, 2 ekor lembu, bila dia jadi banyak, dia jadi lembu-lembu. Atau kita kata beberapa lembu. Boleh juga kita kata beberapa. Jadi yang teacher bulatkan titik-titik ni maknanya dia adalah kosakata lah yang boleh berubah. Banyak contoh. Macam dalam Quran ada contoh perkataan qalbun. Okay, saya padam dulu ya. Sebab saya nak bagi nampak kemas sikit. Excuse me. Sorry. Okay, contoh kat sini ke pening. Kita buat dekat dalam nota lah. Okay, jamak. Okay, saya ulang sikit. Jadi kalau kita nak tahu sekarang ni kita nak tahu jantina isim ada 2 je. Bentuk isim jantina ada 2, lelaki perempuan. Sekarang kita pergi pada bilangan isim Jadi bilangan isim boleh nampak ke tulisan ni? Nampak tak Siti kat depan? Jelas tak? Kalau tak jelas saya besarkan lah. Boleh better Okey. Boleh. Nampak? Abdul Rahman boleh baca? Boleh. Okey. Nampak. Nampak Jadi bilangan isim kalau 1 maknanya bilangan tu 1. Kita sebut dia sebagai mufrad Alhamdulillah. ataupun tunggal. Ya, dikumulasi. Kalau lepas tu kita ada duaan. 2 maknanya musanna. Musanna duaan. Sana. Okey. Dan bilangannya lagi satu kita ada 3 dan lebih. Nama dia jamak. Jamak. Okey, jamak ni yang ada kan. Jamak ni maknanya 3 dan lebih lah. 3 dan lebih. Okey. Untuk mufrad ini kita bergantung kepada kosakata. Biasanya mufrad ni ialah perkataan yang vocab. Kosakata ataupun vocab ataupun kata akar. Kalau duaan ni perkataan tu ini kosakatanya. Lepas tu ada tambahan alif nun berbaris kasrah. Kita tahu dia ada alif nun berbaris kasrah. Ataupun ni tanda dia lah. Ataupun tanda dia ya nun berbaris kasrah. Ya nun berbaris kasrah. Sebelum dia ada fathah. Aini atau ani. Ini tanda untuk duaan. Kalau jamak ni ada satu pertama sekali kalau untuk lelaki ni untuk lelaki. Jamak dia tanda dia apa? Waw nun berbaris fathah dan juga ada ataupun ya nun berbaris fathah. Dia kena di awal dia tak ada lagi dah. Macam itulah. Lepas tu teacher nak tunjukkan tadi jamak taksir. Ada satu lagi, kalau jamak taksir macam mana? Jamaknya ada jenis. Ada jamak kalim atas ni. Kalau jamak taksir, ni yang teacher kata tadi nak tunjuk tu. Jamak taksir contoh kan. Perkataan tu ialah, okay, kita pergi ke bawah ni. Gunakan warna merah. Okay. Dia perkataan ni kalau dia 1, ni contoh nak tunjuk contoh. 1 perkataan tu ialah qalbun.
Qalbun. Jadi bila dia jadi dua, dia akan jadi tambah apa? Qaf, Alif nun. alif nun. Okey, kita buat macam tu lah. Tambah. Oh, tersilap. Qalbani. Ini dua. Menunjukkan ni maknanya ini tanda sini je, yang ini tanda dua. Qalbani ataupun qalbaini. Okay. Kalau jamak taksir dia jadi macam mana? Kalau dia jamak taksir dia akan jadi qulub. Dia tak ada formula. Ni nak cerita ni. Dia tak ada formula. Qulubun. Dia tak ada formula. Jadi kita kena jumpa baru kita boleh buat. Ataupun kita dah tahu jamak taksir ni dia kita kena tengok kamus. Tapi kita tak payah susah hati. Benda tu ada dah dalam Quran. Kita bukan nak cari perkataan baru tapi kita nak tengok pada Quran. Ya, dalam Quran. Jadi Quran dah tulis macam ni. Kalau jamak taksir untuk jantung ni, hati ni, qulub. Kita ikutlah. Sebegitu juga dengan perkataan lain. Contoh rusul. Rusulun. Kan? Rasul satu. Rusulun. Tentulah. Cerita dia lagi. Perkataan ni banyak kita jumpa. Anfus. Anfusun. Jadi diri-diri. Dia tak ada macam tadi azwajun. Jadi dia tak ada formula yang tertentu. Azwaj. Ini jadi adalah jamak taksir. Taksir tu maksud dia broken. Jamak yang terpecah. Okey. Jangan banyak sangat salin Siti. Sikit-sikit je. Sebab nanti kita tak payah tulis. Nanti kita tengok, kita terjemah. Kita kenal, kita terjemah. Baik. Sikit lagi untuk sebelum kita buat latihan. Jadi untuk perempuan ni sama juga. Cuma kita ada lagi satu jamak untuk perempuan. Kalau jamak untuk perempuan macam mana? Okey, jamak untuk perempuan ada dua bentuk macam ni. Maknanya tambahan dia ialah alif ta. Daripada muslimah ni tadi, muslimatun, muslimata ni, sekarang ni ta tu pergi belakang, tambah alif lah. Muslimatun. Jadi tambahan dia ialah, apa dia sebutkan? Alif ta pada akhir kalimah. Alif ta pada akhir kalimah. Jadi kalau kita nampak je ada alif ta di akhir kalimah, apa, macam mana kita nak terjemahkan? Macam mana kita nak terjemahkan? Ni, kita daripada dua wanita yang menyerah diri, dia akan jadi cuba Tiga wanita yang menyerah diri. Betul. Abdul Rahman kata astagfirullah. Abdul Rahman jawab, kita boleh terjemah dia gandakan juga. Wanita, wanita, wanita yang menyerah diri. Ini memang confirm wanita lah ni kalau orang. Muslimatin. Dia tak ada muslimatan. Yang jamak muannas salim ataupun jamak untuk perempuan. Ni jamak untuk perempuan. Jamak muannas salim. Dia tak ada fathah. Dia ada kasrah je. Alif ta. Tapi dia punya tanda sama juga. Jamak tu dengan tanda apa? Apa tanda jamak untuk wanita? Alif, betul? Alif ta. Jadi dua. Huruf dia yang ni. Itu yang saya kata tengok skrin Saya point ni. Alif ta di akhir kalimah. Walaupun ta tu kecil. Walaupun ta saghirah. Dia ta saghirah pun kira alif juga. Ni ta saghirah. Astaghfirullah. Alif ta. Alif saghirah. Ni alif kecil pun dikira sebagai alif ta. Muslimatin. Jadi muslimatin pun kita terjemahkan wanita yang menyerah diri. Yang menyerah diri, betul. Banyak perkataan yang macam ni. Dia ada alif, dia ada ta. Menyerah diri.
Muslimatin sama juga, wanita-wanita yang menyerah diri. Surah Tahrim apa tu? Teacher, Ya. muslimatin tu dengan muslimatin yang kat bawah tu, dia sama juga. Dia sama, tapi dia ada kedudukan yang lain, kita belum belajar. Tapi cerita dia kita nak tahu bila ada alif ta di akhir kalimah macam ni, maknanya ia menunjukkan banyak untuk perempuan. Dia menunjukkan banyak untuk perempuan. Okey? Macam ni tadi, zaujah. Satu, kalau perempuan, pasangan perempuan apa? Zaujatun. Satu pasangan perempuan. Kalau pasangan lelaki tadi suami, satu pasangan perempuan maknanya isteri lah. Isteri. Seorang isteri. Zaujatani, terjemahan dia? Sebab ada alif nun baris kasrah. Dua Pasangan Dua wanita. dua pasangan Wanita yang menyerah wanita, diri. ataupun dua Dua isteri. wanita menyerah diri. Tak, zaujatan. Oh, Zaujatan. zaujatan. Oh, Ah, dua saya sebut isteri. zaujatan, dua isteri. Untuk perkataan macam ni, perkataan yang selain daripada penambahan dia apa tadi, macam alif ta ni kan, dia jadi jamak taksir juga. Maknanya dia bukan merujuk pada orang, semestinya orang. Dia boleh masukkan pasangan. Macam perkataan qol tadi tu. Ada ataupun perkataan madrasah. Dia ada ta marbutah. Jadi dia buka ta ni untuk duaan, tapi bila dia jadi jamak taksir, dia akan ambil macam masa kita cerita pasal jamak taksir Teacher. untuk yang perkataan zaujan tadi. Dia sama juga azwaj, ni perempuan. Ya? Azwajun. Macam mana kita nak tahu kalau dia orang sama? Sama. Dia sama. Jadi jamak taksir cerita dia akan terus automatik dia akan ambil jantina perempuan. Bila dia jadi banyak je, double aja. Macam kita gandakan terjemahan tu dia jadi isim tu, maknanya isim tu isim perempuan. Isim perempuan nama dia apa? Musannas, muannas. Muannas. Umar boleh ke? Boleh jawab? Okay, dia cerita dia senang je, tengok latihan. Kalau boleh buat latihan, bagus. Itu je. Kalau boleh buat latihan, mesti faham maksudnya. InsyaAllah. Okey, perhatikan contoh pada baris pertama sebagai contoh untuk latihan. Tandakan jawapan yang betul. Okey, sekarang tengok skrin Teacher besarkan sikit, teacher tak nampak. Besar Okey, sini saya besarkan. Ini contoh yang pertama. Jadi, kita diminta untuk latihan ni nak kenal dia mufrad, sama ada dia tunggal ataupun dia duaan ataupun dia jamak. Kita tengok tanda-tanda tu tadi. Jadi di sini saya kata tadi kan, ini kalimah apa? Isim kan? Isim ke harf? Isim. Macam mana kita boleh tahu dia isim? Sebab ada Dia alif kalimah. ada alif Kasrah lam. dengan alif Lepas tu lam. dia baris kasrah. Very good. Jadi kita kenal Ada dia dua. isim. Sekarang pada tiap-tiap kalimah isim ada maklumat bentuk. Sama ada dia bentuk, tengok skrin. Sama ada dia bentuk nakirah, ataupun dia bentuk khas. Dan pada satu kalimah isim juga ada maklumat tentang jantina, lelaki ke perempuan. Pada dasarnya bila ada ta marbutah maknanya dia perempuan. Jadi dan juga ada maklumat tentang bilangan. Bilangan tu satu ke mufrad ke musanna ke dua ataupun 3+, 3+. Okey. Jadi sekarang kita kenal pasti ni contoh. Jadi contoh ni bentuk kita tahu dia khas. Macam ni kita tahu dia khas? Kita pun tandalah. Kalau kita tahu, kita tanda. Sebab ada alif alif lam. Jadi kita tahu dia khas disebabkan alif lam. Kemudian perempuan. Macam mana kita tahu dia perempuan? Sebab ada ta marbutah. Dia tak marbutah di ujung kalimah. Ya, Tak marbutah di ujung kalimah. betul. Kemudian bilangan dia? Bilangan tu kalau tak marbutah tu Ini sebab dia jamak taksir. Jadi 3+ lah. Kalau salah, tak apa. Teacher ada nak beritahu. Perkataan malaikat ni selalu tak kita jumpa dalam Quran?
Selalu. Selalu. Jadi kita dah tahu dah. Hari ni teacher bagi tahu kita kenal malaikah. Al-malaikah maknanya menunjukkan malaikat-malaikat. Macam mana nak terjemah? Para malaikat. Sebab dia jamak taksir. Disebabkan kita tahu dia khas, kemudian dia isim perempuan dan dia juga adalah jamak taksir. Jamak taksir. Mana tanda cikgu? Teacher, Ya. mana tanda jamak dia? Jamak taksir, macam saya kata tadi, dia tak ada tanda, dia tak ada formula. Dia tak ada alif ta tu. Dia tak ada. Tapi sebab hari ni permulaan teacher bagi tahu. Tapi sebenarnya kalau kita dah biasa perkataan ni, kita tahu malaikat ni memang cerita dia banyak kan. Maksud dia al-malaikah menunjukkan banyak. Kalau satu bukan al-malaikah, dia mesti al-malak. Al-malak. Kalau kita cakap malikul maut, kita cakap malakal jibril. Al-malaikah menunjukkan banyak malaikat. Teacher, Ya. kenapa dia kata malaikat lelaki? Maksudnya ada malaikat perempuan ke? Bukan itu. Bukan malaikat tak ada lelaki atau perempuan. Tapi perkataan tu sendiri memang ada tamarbutah. Isim tu menunjukkan isim muannas. Bukan malaikat tu perempuan. Dia kalau jamak taksir, dia automatik jadi perempuan. Bukannya tukar jantina. Okey? Bahasa Arab macam tu. Bahasa Inggeris pun ada. Bahasa kita yang tak ada sangat macam tu kan. Maksudnya macam dia tertambah lah. Bertambah? Tak. Dia memang menunjukkan banyak je. Okey, bila kata jamak taksir, jangan fikir jauh-jauh sangat. Okey, al-malaikah dia ramai, dia menunjukkan malaikat-malaikat. Jadi kita terjemah para malaikat. Okey, tengok contoh kedua. Marrotani. Okey, ni bentuk dia apa? Marratani, duaan. Duaan. Jadi kita tengok satu bentuk dia tak boleh duaan. Bukan tanya bilangan, tanya bentuk. Kalau bentuk, am ke khas? Am. Tu yang saya kata ni, tengok skrin. Nampak ni? Nombor satu kita tahu bentuk dia. Jadi bentuk dia ke belah kanan, am atau khas. Dia am. Macam ni kita tahu dia am? Sebab dia Ada alif nun. tiada. Bukan sebab kasrah, sebab Tiada tak marbutah. tiada alif. Kenapa kita tahu dia bentuk dia am, Siti? Kerana awal dia tiada alif lam. Ada alif lam. It's a lot to take banyak. Jantina dia macam mana kita tahu dia perempuan? Ni. Sebab tak ada tak marbutah. Dia tak ada Cikgu. ta marbutah sebab kita kena buka ta marbutah tu. Jadi kalau kita pisahkan tambahan ni, dia sebenarnya Marbutah. asal dia ta marbutah. Tapi nak sambung dengan alif, nun berbaris kasrah, nak tunjukkan dua, buka lah simpul tu tadi. Ta simpul tu buka, sambung. Tapi Jadi sekarang dia perempuan. kita ke yang kena tulis? Tak. Benda ni dalam Quran, tulisannya macam tu. Jadi kita nampak ada ta tu, kita bolehlah assume dia perempuan. Teacher, Bilangan dia berapa? 2. Dua. Yang dia dua. Yes. Ni Yang contoh berarti dah saya- dibuat. Ya. Kamera teacher sengit. Yang boleh teacher sengit, teacher yang duduk sengit, okey. Tak apa, asalkan orang nampak skrin teacher. Teacher tak penting lah sangat. Okey, al-mu'minuna. Bentuknya Khas. sebab Ada alif lam. ada alif alif. lam. Jantina Jantina sebab lelaki. lelaki. Jadi bilangan Jamak. Bilangannya Jamak. jamak. muzakkar salim. Jadi terjemahan dia Al-mu'minun. Para muslimin. Para mukminun Para bukan muslimin. Para mukminun. orang-orang menyerah yang Orang-orang yang menyerah diri. Menyerah diri. itu muslimun. Ni mukminun. Orang beriman. Orang-orang yang menyerah diri. Orang-orang yang Orang-orang yang beriman. kena tengok juga perkataan yang itu. Okey. Al-fasiqina bentuknya Khas. khas. Jantinanya Lelaki. 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 Bilangannya
Tiga. lebih. Jamak 13. Jamak. Terjemahan dia, kalau kita tahu dia jamak, katakan kita tak tahu kosakata, kita tak tahu fasik ni, kita tak tahu. Tapi kita nampak fasik. tandanya, tanda tu ya nun berbaris fathah. Lepas tu, jadi macam ni kita nak terjemahkan. Kita nampak ya nun tu baris fathah, jadi kita terus tahu dia adalah orang-orang Orang-orang yang ataupun orang-orang yang fasik. betul. Orang-orang yang fasik. Bolehlah kita buat macam tu. Okay, sekarang tiba masanya untuk kita cuba latihan di bawah. Doi. Tak apa, tinggal tenyeh je, tinggal bulatkan ke. Bukannya kena tulis. Nak kenal, cuba terjemah. Kalau dari segi kosakata tak tahu, tak apa. Boleh refer muka surat yang tadi. Referlah muka surat atas ni tadi kita buat. Kita tak ada buku. Tak ada buku. Belum sampai kan? Okey, tak apa. Dan saya pimpin bersama-sama kita buat. Nanti boleh cuba lagi. Kita buat dalam Quran pula. Okey, kita tengok yang ni. Teacher, Ya, saya tak ada buku, kalau saya nak buat boleh ke? boleh. Tak ada buku tapi nak cuba buat. Okey, bagus. Boleh cuba. Abdul Ambil Rahman buku nak ke? cuba buat. Okey, yang mana? Kita buat yang ni dulu. Haulaini. Okey, kita perhatikan. Haulaini. Tak kisah, jangan risau kosakata. Kosakata tu kerja teacher. Okey, haulaini ni bentuk. Kita tanya dulu bentuk. Bentuk Am am. ke as? Bentuk am. Am. Jantina dia Lelaki. lelaki. Very good. Sebab tak ada ta kan? Tak ada ta kan? Tak ada tak. Ya, no. Bilangan ni 2. Okey. Jadi dua apa ni? Betul ke? Betul ke? Betul. Alhamdulillah. Dua, bukan dua lelaki, dua. Okey, kalau kita tak tahu kan kita sebut je dulu ni yang depan ni. Dua apa? 2. Apa perkataan tu? Macam mana? Dua haul. Dua haul. Dua haul. Sebut je dua haul. Bukan dua haul situ. Dua haul. Tengok ni I tulis, tengok. Betul lah, dah dua haul. Dua haul. Dua haul ni kalau kita tak tahu lagi apa, tak apa. Kita boleh tengok kamus. Tapi dua haul ni adalah, ada juga kata kiraan lah. Dua, Kira zakat dia. tahu kan? Kalau zakat kan kita kata kena cukup haul. Kena cukup haul. Dia ni, dua kiraan tahun tu. Kalau 2 tahun boleh. Boleh. Boleh 2 tahun. Maknanya tahun yang menunjukkan tempoh lah, bukannya tahun tu kalau contoh 2 haul macam musim, macam tu 2 musim. Jadi haul tu ada kiraan yang tertentu lah. So kita tak tahu kosakata, we need not worry, jangan worry sangat. Tapi kita tahu ni cerita dia 2. Ni isim ni kata nama am. Kosakata kita boleh tengok Quran perkata, mesti dibaginya, mesti ada. Macam itulah. Ini 2 haul. Okey, kita cuba zulumatun. Zulumatun. Bentuknya Bentuk am. am. Okey, kita tandakan am. Betul. Kenapa? Sebab Tak ada alif lam. kita tengok skrin. Kalau tengok tanwin. saya ni terus tanda. Jadi kita Tanda tuat tanwin. nanti kalau buat tengok buku rasa berat. Okey. Jantina Perempuan. Jantina Perempuan. terus. Bilangan Jamak. bukan Jamak. nun baris kasrah. Jamak. Ada Alif ta. alif kecil. Jamak. Betul. Ada alif ta. Jadi dia adalah jamak untuk perempuan. Jadi terjemahan dia apa? Zulumat. Zulumat. Tak tahu kan? Beberapa Orang-orang yang apa ni? Ni bukan Kegelapan. wajib kita. Kegelapan. ni kegelapan ni. Very good. Kegelapan. Jadi kita boleh kata kegelapan. Dalam Quran, perkataan kegelapan ni tak pernah ada dalam bentuk mufrad. Sentiasa dalam bentuk jamak ni. Kegelapan. Dalam bahasa kita sebenarnya tak boleh nak kira kegelapan tu. Satu je. Tapi kita sebenarnya dalam
sebab kita belajar ni dia menunjukkan jamak, maka kita terjemah aja. Walaupun dalam bahasa kita mana ada orang kira kegelapan. Sebab Allah kata dia dalam bahasa Arab tu banyaklah. Kita sebutlah banyak, ya? Boleh? Boleh insyaAllah. Kegelapan. 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 Kita sebut macam tu ataupun beberapa kegelapan. Lagi pelik lah. Sebenarnya kegelapan-kegelapan. Okey, seterusnya ad-dalalata. Am ke has? Has. Jantina? Perempuan. Bilangan? Bilangan 3. Bilangan mufrad. Satu. Satu. Jadi apa ni? Kesesatan. 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 Dia bukan alif ta, nampak alif ni ada selang lam lagi satu. Kesesatan. Kesesatan sebab dia makrifah kesesatan itu. Bolehlah kita tambah. Al-khasiruna. Al-khasiru bentuknya has. Jantinanya Lelaki. lelaki. Bilangannya Jamak. ada waw nun. Tiga lebih jamak. Jamak. Terjemahan dia Abud. Terjemahan dia tak tahu yang khasin ra ni saya tak tahu. Tapi saya tahu waw nun berbaris fathah maknanya banyak. Jadi kita boleh terjemahkan letak je Orang-orang yang rugi. Orang-orang yang okey, orang-orang yang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Ingat tak? Wal as innal insana lafi khusr. Tapi tu kerugian. Yang ni khasirun, orang-orang yang rugi. Jannatin. Okey, tengok tanda. Jannatin. Am ke has? Jantina? Perempuan. Bilangan? Satu. Jannatin. Satu. Ada alif, ada tak? Ada alif yang jamak. Jamak. Satu jamak. Terjemahan dia? Surga. Janat. Macam mana pula? Masa mula-mula Jamak Surga. boleh. Teacher, Ya? saya masih tak masih lagi nak menentukan bilangan tu. Masih lagi. Baru topik. Tak boleh nak grab. Macam mana? Masih tak boleh nak grab lagi macam mana nak menentukan jamak tu. Okey. Okey, baik, tak apa. Kita buat dulu. Nanti kita lihat Nanti kejap lagi, nanti kan kita akan belajar lagi dia punya, ada banyak lagi latihan yang kita akan buat ni, insya-Allah lah. Tapi ni saya akan ulang balik, kita tengok balik jadual tu dan kita perhatikan. Kita buat dulu latihan ni sampai habis, insya-Allah. Al-unsayain, am ke has? Has. Has. Jantina, lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki ya. Nampak macam lelaki kan? Tapi perkataan ni khas dia memang perempuan lah. Maksud dia anak perempuan. Jadi dia tak boleh lah kita kata dia lelaki. Dia bukan perempuan, memang perempuan. Ini maksudnya ada juga saya nak tunjukkan bahawa bukan semuanya dia yang perempuan tu mesti dengan ta marbutah. Ta marbutah ni kebanyakannya. Tapi bila perkataan ni kata dasar dia sebenarnya adalah unsa. Macam punsa Bukan, unsa lain, itu huruf lain terus. Inatha, jadi juga. Dia jadi inatha. Inat pun ada juga. Unsa. Inat pun ada. Dia anak perempuan. Tapi macam mana yang menentukan perempuan ni tak apa tanda ni? Apa tanda yang menentukan dia? Dia macam ni kita belajar, kita kena ada satu approach yang bahasa Arab tu dia yang tulis macam tu. Jadi kita ni belajar yang secara umumnya kalau tanda perempuan ta marbutah. Ada juga perkataan yang walaupun tak ada ta marbutah dia tetap perempuan. Contoh nama Zainab. Nama Zainab ada tak ta marbutah? Tak ada. Zainab. Tapi dia nama perempuan. Macam itulah contoh. Dan juga lelaki pun begitu juga. Ada yang nama lelaki, ada ta marbutah. Tapi dia bukan dia bukan perempuan. Contoh Hamzah. Nama Hamzah. Hamzah. Jadi Hamzah
Dia lelaki tapi dia ada ta marbutah. Nak cerita benda tu bukanlah rule apa, dia sebagai satu guide je. Kebanyakannya ta marbutah menunjukkan dia perempuan. Tapi dalam hal ni kita nak tengok dia jantina dia, kita salah. Jadi teacher bagi tahulah ini bukan, ini perempuan. Walaupun tak ada ta marbutah. It's okay. Tapi dia punya bilangan berapa? Duaan. Dua. Duaan. Betul. Macam itulah. Tanah. Jadi dua anak perempuan. Dua anak perempuan. Perempuan. Anak perempuan. Alimun. Limun. Bentuk dia am ke Am. ha? Am. Sebenarnya Lelaki. Lelaki. bilangan Dua. Mufrad. satu. Mufrad. Dua. Ni main jawab je Abdul Rahman ni. Alimun ialah maksud dia pedih. 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 Azabun alimun, azab yang pedih. Siksaan yang pedih. Maradan, Maradan. Am. Am. jantina, Lelaki. 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 Satu. Satu. Mufrad. apa maksud dia? Kegelapan. Astagfirullah, Abdul Rahman. Penyakit. Cakap Abdul salah. Rahman cari penyakit ni. Okey. Okey, jadi saya biarkan yang bawah ni untuk buat sebagai latihan. Cuma saya nak explain lagi, bismillah. Nak saya explain lagi sikit tentang nota kita tadi. Astagfirullah. Benda ni berlari pula dia. Okey, saya terangkan tadi macam ada yang rasa tak dapat. Untuk tujuan tu saya akan Sebab Kak Mazli masuk lambat tadi kan. Tak. tu bukan salah saya lah kan. Salah Kak Mazli. Kenapa salah? Maksudnya okey. Tak kena Sekarang ulang kaji. sekali lalu cukup besar tak untuk kita buat semua ni? Okey, perhatikan saya tunjukkan ni jadual Jadual ini. Jadi lajur sebelah kiri ni, menunjukkan jantina. Jadi yang atas ni contoh. Kalau jantina dia lelaki, semua dalam petak biru ni. Petak yang warna biru ni semua lelaki. Jadi bila satu isim, setiap kali kita jumpa isim, dia ada maklumat ni. Mana maklumat jantina dan juga maklumat bilangan. Biasanya untuk tunggal mufrad kita tak nampak apa-apa tanda. Dia macam existing. Dia memang macam tu asal dia. Jadi tanda yang mendatang ni biasanya ialah untuk duaan dan juga jamak. Kalau duaan, apa tanda untuk isim yang ada dua? Orang Arab dia tak cakap macam kita ni, dua buah kitab. Dia tak kata kita siapa yang pandai kira dalam bahasa Arab? Wahid, ithnan, salasah kan? Kita cakap, kita kata kitab ni kalau satu kitabun. Kita pula kata sebuah kitab. Tapi Arab kata kitabun. Bila dia kata dua buah kitab, kita terjemah bahasa kita. Isna kitab. Salah. Dalam bahasa Arab dia tak buat macam tu. Dia menggunakan penambahan alif nun berbaris kasrah ataupun ya nun berbaris kasrah untuk menunjukkan benda tu ada dua. Kalau untuk dua tambahan dia ialah alif nun berbaris kasrah ataupun ya nun berbaris kasrah. Macam tu. Itu yang saya kata tengok skrin. Sebab bila saya cerita tu saya bulatkan macam ni. Sebenarnya kalau ikutkan saya suka sangat bila pelajar tu dia tak ada buku lagi. Belajar ni tak ada buku. Jadi dia tengok betul-betul apa yang saya sampaikan. Bila dia ada buku dia dah seronok tengok baca dia buat aja dia tak masa dia tak faham. Kak Mazli okey lah. Kak Mazli tak ada buku. Okey lah. Tak ada buku tapi masuk lambat pula. Kena ulang. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau tiga pula, okey ini yang tanda ni kita kata tu alif nun berbaris kasrah ataupun ya nun berbaris kasrah. Dua-dua tu berada di akhir kalimah menunjukkan ini dua.
Macam saya kata tadi, bahasa Arab dia tak cakap isnata kitab. Salah, isnata. Dia akan kata kitabani atau kitabaini, menunjukkan dua kitab. Kalau siapa yang belajar tajwid kan, kadang-kadang kalau cikgu kita orang tu macam banyak sikit-sikit cakap Arab, cikgu Melayu ke ataupun cikgu Arab, dia tak kata dia tak kata tu harakat, dia tak kata gitu. Dia selalu cakap harakatain. So macam itulah Arab ni, dia tambah macam gitu huruf dia. Kalau banyak pula dia akan jadi, kalau untuk orang biasanya tambah waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah, ataupun ya nun berbaris fathah di akhir kalimah. Perhatikan saya sebut tu, ni That nun is berbaris significant, yeah. fathah, yang ni nun berbaris kasrah. Untuk dua Kasrah. nun tu baris So kasrah. that is indicator lah. Kalau Yes. bawah, Itulah tanda dia. that is the Yes, itu tanda indicator. dia. Kalau jamak taksir pula, walaupun dia perkataan tu dia tak boleh jadi macam ni. Dia broken alif. Dia bukan ada formula yang tertentu. Itu dinamakan dia jamak taksir. Kita kena rujuk kamus. Jadi benda ni kita nak rujuk kamus sudah senang. Sebabnya Quran tu dia dah ada. Dia tak berubah. Jadi perkataan tu, beberapa perkataan yang sering digunakan dalam jamak taksir. Jadi kita kena familiar je benda ni. Kita faham konsep dan insya-Allah kita boleh buat. Manakala untuk perempuan pula, kotak yang di bawah ni, kalau perempuan dia biasanya, ini cerita dia biasanya ada ta marbutah pada akhir kalimah, ta simpul. Jadi kalau muslimun tadi jadi muslimatun, perempuan. Kalau duaan sama juga, masih lagi alif nun berbaris kasrah. Mana nun tu yang baris kasrah ya? Alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah ataupun ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Okey. Yang ta tu tadi dikekalkan, muslimata ni. Jadi dalam kita dengar, kalau kita biasa kita dah selalu buat, kita faham konsep tu, kita boleh faham dia maksudkan siapa tu, ayat ni maksudkan siapa, perempuan ke lelaki ke, berapa orang. Jadi itulah. Ini kita baru belajar tentang isim lah. Untuk isim duaan. Kalau banyak pula, dia tambah alif ta di akhir kalimah. Kita tak cerita pasal baris, kita cerita pasal penambahan huruf sahaja. Alif. Jangan kita bila nampak alif kecil ni kita abaikan. Ni biasa kita kalau tulis, kita boleh je tulis macam ni. Tak salah juga ya. Sebab kita bukan menulis, kita nak baca Quran. Quran tu dia selalu appear dalam alif saghirah, alif kecil. Tapi masihlah bendanya masih lagi prinsipal yang sama, iaitu ada alif ta di akhir kalimah, dia menunjukkan jamak untuk perempuan. Ini formula. Kalau ada alif ta, maksudnya ni perempuan dan dia maksudnya jamak. Ta ni ta yang buka lah, ta maftuhah lah. Okey, kalau dia benda lain yang bukan macam saya kata tadi, contoh perkataan qalba, jantung, hati. Dia perkataan qalb tu dia tak pernah pula dalam bahasa, dalam bentuk perempuan. Contoh perkataan apa bentuk perempuan? Okey, macam contoh. Apa dia? Jannah. Okey, jannatun. Jazakallah khair Razil. Jannatun. Jadi kalau dua jannah dia jadi jannataini ataupun jannatani. Kalau kita baca surah Ar-Rahman, banyak yang dalam bentuk tu. Betul tak? Jannataini. Lepas tu dua syurga, dua taman. Kalau jamak taksir je, dia jadi ini tak jamak taksir. Dia betul-betul jamak muannas salim. Kalau jannah tak boleh. Ni perkataan yang dia jadi jamak taksir. Jamak taksir dia jannah bukan. Teacher nak gunakan perkataan lain lah. Yang perempuan biasa dah senang lah. Contoh perkataan dekat sini. Call, bidadari. Tak, bidadari. Lain, tak apa. Nanti perkataan tu susah, jarang jumpa. Okey, contoh perkataan nafsun. Ni perkataan ni memang perempuan. Walaupun tak ada ta marbutah. Nafsun. Satu diri. Kalau dua diri,
nafsani. Nafsa. Nafsani atau nafsaini. Jadi bila banyak dia jadi anfus. Terus lain. Macam itulah dia tak ada formula. Dia tak ada formula. Macam baitun. Baitun apa maksud baitun? Tapi dia bukan perempuan. Baitun rumah. Saya patutnya tulis kat atas lah. Baitun. Kalau dua rumah? Baitani ataupun baitaini, dua rumah. Jadi kalau banyak buyutun. Dia tak ada formula. Dia lain. Kitabun. Contoh kat sini Kitabun. Kalau kita terjemah sebuah kitab. Dalam bahasa Arab terus nampak satu kitab. Satu je kalimah dia. Lepas tu dia jadi satu kalimah juga. Kitabani. Kitabani. Dua buah kitab. Kita dah jadi dua, tiga perkataan. Bahasa Arab satu tu je. Tambah huruf sahaja. Jamak taksir jadi kutubun. Jadi pendek pula. Tak ada tambah apa-apa. Tapi baris dia berubah. Macam itulah. Jamak taksir, walaupun tadi asalnya dia perempuan, dia lelaki. Kitab kan? Lelaki. Dua pun masih jadi lelaki. Tapi bila dia jadi jamak taksir je, undang-undang dia kata dia jadi perempuan. Jamak taksir semua perempuan. Apa signifikan dia? Nanti bila kita belajar bab fi'il baru kita nampak. Dia macam bahasa Inggeris sikit. Kena correspond. Kalau subjek dia tu lelaki, jadi dia punya verb tu mesti lelaki. Tapi bahasa Inggeris pun tidak sedetail bahasa Arab ni. Okey. Jadi saya tinggalkan, dia dah pukul 11 pun, saya tinggalkan berbaki ni yang belum lagi buat, cuba buat Nanti saya berikan PDF untuk ni. Cubalah tengok ni ke khas ke. Ni kena fikir sikit. Saya akan bagi dua-dua carta tu tadi muka surat yang 20 dengan 21. Boleh? Boleh. Berapa orang malam ni yang bersama kita? Ada 15 lebih kurang 14 orang. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Tengok rekaman nanti. Kak Shanas ke tu? Iya. Boleh? Boleh dapat. Kak Mazli pun boleh Boleh. InsyaAllah. Okay, don't worry. Kita akan ulang. Nanti besok saya masuk kelas lagi kita recap. Tapi untuk hari ni kita start sikit dulu. Tak apa. Hari ni kalau dapat, dia ada 3 benda nak buat ni. Kalau tak dapat bentuk, rasa bentuk semua boleh dapat dah. Mungkin yang ni susah sikit. Kena refer lah. Kalau bilangan tu susah sikit. mungkin susah. Confused. Tapi benda yang kita bagi tu pun saya rasa boleh buat sebab selalunya orang Just refer to the notes. Refer to the notes je dulu. Salah faham tak ada masalah. Don't worry to make mistakes lah. That's how lah kebanyakan kita ni dengan melalui kesilapan-kesilapan. Learn from mistakes. Yes. Tak ada orang yang tiba-tiba je pandai. Belajar sekali pandai. Biasa kalau belajar sekali pandai, lepas tu nanti dia tinggal lah benda ni. Biarlah bagi saya, biarlah kita lambat tapi kita istiqamah. InsyaAllah. Kita akan dapat lebih banyak daripada yang kita, Allah nak bagi kita lebih lagi daripada apa yang kita harapkan pun. Kadang-kadang lebih lagi kita dapat. InsyaAllah Baik. Jadi kita setakat ni dulu untuk kelas kita hari ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah teacher. Thank you, teacher. Terima kasih.